Okay, dalam topik ni kita akan belajar bending stress. Apa itu bending stress? Okay, apabila saya mengaplikan satu beban, bin tersebut akan membengkok. Dia akan turun ke bawah. Jadi dia akan menyebabkan bending action. So what is bending stress? Bending stress are the internal resistance to external force which cause bending of a member. It can be anything such being. Bending stress is denoted by sigma b dan dia punya unit Newton mm². Only bending stress are to be considered. Untuk shear stress kita tak consider lah. Bending of simply supported beam macam ni, dia ada dua support kat bawah dia. Tapi untuk cantilever beam cuma sebelah aja penyokong dia. Okay, macam ni lah. So bila dia ada beban ke bawah, dia akan membengkok. So jadi bahagian bawah tu dia akan membentuk compression. Compression ni yang pendek, tension tegang. So yang tension tu dia yang bawah tu, bahagian bawah tu yang tengok tu dekat simply supported pin tu. Okay, kalau jenis cantilever pin pun sama. Bila dia bengkok, yang bawah tu panjang, dia compression. Di atas tu pendek, so dia tension. Okay, pandangan sisi dia. Dia ada natural axis. Natural axis tak berlaku apa-apa perubahan. Tapi dekat bahagian atas dengan bawah berlakunya compression dengan tension. Okay, seterusnya kita pergi kepada formula. Dalam bab ini adalah formula penting untuk mengira bending stress, di mana M per I sama dengan sigma per Y sama dengan ER. Okay, dalam pengiraan ni kita tak kira sangat pun R tu, not necessary to use. So nak cari beban bending stress, sigma B sama dengan moment maksimum darat dengan distance of the layer from natural axis, iaitu Y lah, per dengan I adalah moment inertia of beam. I ni kena ikut bentuk dia. Kalau bentuk rectangle pakai yang rectangle, kalau bentuk yang triangle pakai yang triangle lah. Okay, seterusnya dalam bab ini juga kita akan tahu tentang centroid. Centroid ni center from the shape of the beam coordinate at Y. Center point dia lah centroid ni. Ini coordinate shape X, kita akan cari X bar dengan Y bar lah. X bar tu adalah area darab X campur dengan area yang kedua darab X2, campur X1 area pertama campur area kedua. Ikut formula ni je lah, sama je kot untuk Y. Okay, so kita masuk kepada contoh pengiraan case study kita. Okay, kita nak kira beam stress beam. Dia bagi dia punya lebar 300 mm, dia punya depth dia 600 mm. Dia ada bagi situ moment ya, UDL 40 kN mm over the whole span. So kita tulis balik formula dia. M per I sama dengan sigma per Y sama juga dengan ER. ER tak payah ambil pun tak apa, just buat M per I sigma B per Y. M adalah moment of resistance. Untuk cari moment sama dengan load darat dengan panjang kuasa 2 bahagi 8. Untuk cari I pula, dan kat atas tu bentuk dia rectangle, so I untuk rectangle BD kuasa 3 per 12. Untuk cari Y, sigma B. Okay, untuk cari Y, distance of external from neutral axis.
berapa jarak dia daripada dia punya panjang dia tu. Okey, contoh dalam gambar rajah ni dia bagi dia punya depth dia 600. So 600 bagi 2 dapat 300. Nampak tak? Dia punya panjang 600. Jadi kita nak tahu dia punya titik tengah tu, bagi 2 je lah. So dapat 300. So dapatlah 300 mm. So dapatlah 180 kuasa 6 Newton mm. Itu adalah maximum bending moment. So kita dah dapat dah M. Okay, seterusnya bila dah dapat M, kita kena cari I lah. Okay, dalam kita punya soalan ni dia dalam bentuk rectangle. So I B dikuasa 3 per 12. So kamu akan dapat 5.4 dan 10 kuasa 9 mm kuasa 4. So lepas tu kita dah boleh cari kita punya bending lah. So, masukkan balik je formula tu. So kamu akan dapat 10 Newton meter kuasa 2. Kita masuk ke case study 2. Case study 2 ni kita nak cari maximum compression dan tensile stress. Nampak dalam bentuk T macam ni. Okay, dia ada bagi pula satu bin dengan daya 20 kN per meter. Sama juga, nampak je soalan ni buat bentuk kita punya equation lah, M per I per sigma B per Y. So nak cari sigma, kena cari M, kena cari Y, kena cari I. Okay, kita cari Y bar. AY campur AY kuasa 2 plus AY untuk rectangle yang kedua plus Y kuasa Y yang kedua bagi dengan area 1 area 2. Bentuk T ni sebenarnya dia adalah dua bentuk ya. Bentuk pertama tu rectangle yang melegak macam tu. Bentuk yang kedua, so nak cari D dia, tengok untuk yang kedua tu kena tambah 100 tambah 150. So 160 lah. Okay, jadi kita akan dapat 117.5. Dan lepas tu kita cari pula Y bar. Okay, ni yang tadi lah, sama je yang tadi 175. Ni saya tunjuk macam mana dia berpisah. Hook T tu sebenarnya dua bentuk ya. Okay, tu untuk bentuk yang atas tu, kepala T tu atas tu, D per 2. So dia bagi 20 bagi 2, so 10 lah. Okay, sebab tu kita 20 bagi 2. Tu nak cari Y ya. Tapi kena campur 150. Sebabnya jarak dia Y tu kena paksi dia. Jarak ke paksi dia. Kira pada kamu dah dapat 107.5, kira pula inertia. Inertia kat sini dia ada dua shape. T tu kita tak boleh kira sebagai satu shape, kita kira sebagai dua shape. Asingkan dia. Jadi kita kena campur I untuk shape pertama dengan I untuk shape kedua. Ni untuk bentuk T. Okay, lepas tu 117 ni kita dapat atas tadi tu. Okay, dia sebenarnya adalah Y bar tolak dengan Y. So 150 bagi 2, saya dapat 75. Sebab tu 117 tolak 75 kuasa 2. So masukkan balik dalam formula, kamu akan dapat 11,044 dan 10 kuasa 6 mm kuasa 4. Seterusnya cari pula IX pada bar yang kedua. Isi je balik formula sama je macam tadi. Yang ni 117 tolak 160 pun boleh, 160 tolak 117.5 pun boleh. Sebab bila kita kuasa 2 sama je, dia akan dapat positif juga.
Okay, jadi 160 tolak 117 duk kuasa 5 lah. Okay, masukkan je. Lepas tu kita akan dapat 5.15. Lepas tu dah dapat dua-dua tu, 2 bar tadi tu tambah je. Jadilah 16.563 darab 10 kuasa 6 mm kuasa 4. Okay, lepas tu dah dapat Y bar, dah dapat I, cari pula M. Formula untuk M apa? W L kuasa 2 bahagi dengan 8. So dekat situ 20 darab 5 kuasa 2 per 8, 62.5 kilonewton meter. Tapi Newton meter tu dia dapat 10 kuasa 3. Dia nak tukar kurang kepada mm. Lepas tu dia dapat 6.5 dapat 10 kuasa 3 kilonewton mm. Sebab dia dah dapat kat situ 10 kuasa 3. Nampak tu, tukar unit je. Kilonewton meter kita nak kilonewton mm untuk moment. Sama je, just dapat 10 kuasa 3. Maksud kita dah convert lah unit. Okay, dapatlah 62.5 dapat 10 kuasa 3 kilonewton mm. Okay, dah dapat dah M tu. Bolehlah kita dah kira, kita dah boleh cari bending stress. Kita pakai sigma lah. Untuk compression sigma C. Untuk tensile sigma T. Okay, so cari untuk compression dulu. Sama juga, bending sama dengan my per I. Masukkan je balik. Kita dapat M tu berapa. Lepas tu untuk Y, ingat dia Y tu kena tolak Y bar tolak Y. Untuk tensile sama juga 65 darab 10 3 darab 11. Okay, thank you.